Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah, solat jemaah membentuk kekuatan ummah. Mari kita fikirkan situasi ini. Murid ini solat bersendirian kerana beranggapan solat bersendirian sama sahaja seperti solat berjemaah. Solat berjemaah tidak sama pahalanya seperti solat bersendirian. Solat berjemaah diberi 27 kali ganda pahala berbanding solat bersendirian. Wah, hebat kan? Pahala menunaikan solat berjemaah ialah 27 kali ganda. Mari kita lihat apakah maksud pengertian solat berjemaah. Solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Kita lihat gambar ini. Di bahagian hadapan ini adalah imam. Seorang imam. Di belakang ini adalah makmum. Makmum sekurang-kurangnya seorang. Untuk lebih terperinci mengenai imam dan makmum ialah kita lihat terlebih dahulu imam. Imam ialah kedudukannya di hadapan dalam saf solat. Ketua dalam solat. Manakala makmum pula ialah di belakang imam. Kedudukannya di belakang imam sekurang-kurangnya seorang. Seterusnya, makmum hendaklah mengikut setiap pergerakan imam. Bagaimana lafaz niat sebagai imam? Kita ambil contoh lafaz niat solat subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Kita lihat perkataan imaman. Yang ini yang kita tambah bacaan Imaman iaitu sebagai imam. Bagaimana pula lafaz niat sebagai makmum? Kita ambil juga contoh lafaz niat solat fardu. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Lihat perkataan makmuman. Ini yang dimaksudkan sebagai makmum. Jadi jika kita sebagai makmum, jangan lupa kita membaca perkataan inilah makmuman. Seterusnya, hukum mengenai solat berjemaah. Terdapat 2 hukum solat berjemaah. Pertama, fardu ain bagi solat Jumaat. Bagi setiap lelaki yang wajib menunaikan solat Jumaat, hendaklah melakukan solat Jumaat ini secara berjemaah. Sebab solat Jumaat ini memang wajib berjemaah. Yang kedua pula ialah fardu kifayah bagi solat fardu, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Contohnya di suatu kawasan tersebut, surau atau masjid ada melakukan solat subuh secara berjemaah. Maka orang Islam yang terdapat dalam kawasan tersebut tidaklah berdosa. Tetapi jika di kawasan tersebut, di rumah, di surau atau di masjid tiada langsung dilakukan solat berjemaah, maka keseluruhan orang Islam di kawasan tersebut akan berdosa. Itu maksud fardu kifayah. Seterusnya, kelebihan solat berjemaah. Bagaimana solat berjemaah dapat membentuk kekuatan ummah? Tajuk kita kan pada hari ini. Pertama, kelebihan solat berjemaah ini ialah menambah khusyuk dalam solat.
kita solat mengikut imam bersama dengan makmum yang lain, insya-Allah ya, kita boleh menambah khusyuk dalam solat kita. Seterusnya, beroleh pahala 27 kali ganda berbanding kita solat secara bersendirian. Ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kita mentaati perintah Allah dan Rasul, maka berhaklah insya-Allah kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Seterusnya, kita akan mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Akhir sekali, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Kita mengukuh, maksudnya kita mengukuhkan persaudaraan kita. Mungkin yang makmum yang datang solat berjemaah bersama kita ialah jiran, saudara mara kita. Pada masa itulah kita dapat bertemu. Jadi solat berjemaah ni boleh mengukuhkan ikatan silaturahim. Seterusnya, kepentingan solat berjemaah. Pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Kita solat secara beramai-ramai kan, ada ketua, ada imam, ada makmum Jadi boleh menampakkan kepada yang lain orang Islam ini berpasukan, boleh bekerja sama. Seterusnya, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Kita ada ketua, imam, kita tak, sebagai makmum kita tak boleh bergerak. Perlakuan solat kita tak boleh mendahului imam. Jadi di situ boleh membentuk kita berdisiplin dan mematuhi ketua. Yang ketiga pula ialah melatih diri menepati masa. Jika kita pergi surau masjid untuk menunaikan solat berjemaah, selepas saja azan iqamah, mereka akan terus melakukan solat berjemaah. Jadi kita yang hendak solat berjemaah kena menepati masa lah. Seterusnya, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat, pangkat, miskin, kaya. Semasa berjemaah tu, ketuanya adalah imam saja depan. Makmum semua sama. Tak ada kata yang pangkat tinggi duduk depan, tak ada. Siapa yang datang awal, masuklah saf di hadapan. InsyaAllah solat berjemaah ini boleh menimbulkan rasa kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan.